dalam kenyataan Ustaz Engku, dia selalu mempertikaikan, bahkan beberapa kali dia mempertikaikan berkaitan tentang kesahihan buku ataupun kesahihan rujukan yang dibawa oleh Ustaz Salman Ali. Kita nak minta Ustaz Suhili cuba jelaskan kepada kita berkaitan tentang isu berkenaan sah milik buku tu daripada Syekh Nazim Haqqani ataupun sebagainya. Silakan. Okey. Jadi kita rasanya ini sampai kepada puncak perbahasan kita pada malam ini, iaitu kita akan bahas mengenai bukti bahawa buku Syekh Nazim tersebut adalah sahih milik beliau. Okey. Jadi dalam persoalan yang lepas ni kita sudah bincang macam mana syarat-syarat yang dikemukakan ataupun kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Ustaz Engku sebenarnya kriteria yang tidak relevan. Okay? Kriteria yang tidak relevan mengenai ISBN, kata-kata aluan, mesti tahu konteks. Ni satu perkara yang macam saya katakan tadi tidak relevan untuk menilai kesahihan. Jadi apabila kriteria yang digunakan tu sudah tidak relevan, maka penilaian yang dibuat oleh Ustaz Engku selepas itu pasti akan salah. Okay? Jadi kita akan masuk pada bahagian ni. Saya akan mengulas mengenai bukti-bukti bahawa buku tersebut adalah karya Syekh Nazim Al-Haqqani. Jadi daripada buku-buku yang Ustaz Salman berikan, cuma 3 buku sahaja yang dinilai sahih dan primer oleh Ustaz Engku. Okey, manakala terdapat 9 buku rujukan yang lain dinilai lemah dan sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Macam yang kita cakap tadi, tiada kata-kata aluan. Sedangkan benda itu tidak perlu sebenarnya. Okey, tidak ada tidak ada ISBN misalnya. Okey. Jadi sekarang kita akan kupas. Kalau kita tengok rujukan Ustaz Salman Ali ini, dia PDF itu sebenarnya kebanyakannya adalah buku-buku yang di-scan kepada format PDF. Dan ia boleh didapati melalui laman web rasmi Naqsyabandi Amerika, laman web murid Syekh Nazim di Sri Lanka, dan laman web anak murid Syekh Nazim di Holland, di Jerman dan sebagainya. Okey. Okey, baik, kita masuk kalau boleh Ustaz Syihabuddin paparkan. Okey. Ulasan-ulasan. Okey, kita akan letakkan penilaian Ustaz Engku dekat sebelah. Yang primer tu kita tidak perlu ulas lah. Okey, jadi kita mula dari buku The Freedom to Serve, yang mana buku ni telah dinilai oleh Ustaz Engku sebagai sekunder lemah. Ulasan buku The Freedom to Serve ni, buku ni telah ditranskrip oleh Abdul Jalil Stelzer dan pemegang hak cipta adalah Gorski and Spor publisher. Gorski and Spor ni dia tidak akan memiliki hak cipta melainkan perkara itu diserahkan oleh Syekh Nazim sendiri. Dan Abdul Jalil Stelzer ni siapa dia sebenarnya? Abdul Jalil Stelzer ni antara murid Syekh Nazim dan dia pernah muncul dalam video Syekh Nazim. Jadi dia ni kira murid yang rapat dengan beliau. Kalau kita kata transkrip beliau adalah tidak sahih, jadi apa artinya? Beliau ni murid yang rapat. Jadi dan selain itu Syekh Nazim telah serahkan hak cipta kepada penerbit. Ini menunjukkan beliau tahu mengenai naskah ini sebenarnya. Jadi buku ini adalah sahih. Okey, seterusnya buku Rubies of Resplendence yang dinilai sebagai sekunder lemah. Kenapa lemah? Sebab tidak ada katanya tidak ada nama murid yang mencatatkan transkrip buku tersebut. Walau bagaimanapun apabila kita buat semakan dekat buku Rubies of Resplendence ni sebenarnya ada direkodkan di situ approve. Okey, buku ni sebenarnya diperakui oleh Syekh Nazim Al-Haqqani sendiri. Saya hairan bagaimana pihak Ustaz Engku boleh tidak nampak perkara itu, semata-mata tidak nampak, tidak diketahui nama penyusun, terus mereka dhaifkan, sedangkan buku itu ada perakuan oleh Syekh Nazim. Dan alhamdulillah hasil daripada semakan silang, saya mendapati penyusun buku ini dikenal pasti sebagai Imtiaz Taha.
Imtiaz Toha ni siapa? Imtiaz Toha ni adalah anak murid Syekh Nazim yang berpusat di Sri Lanka. Mereka mempunyai laman web yang diurus. Kalau tengok ada dekat Facebook, saya ada kongsikan mengenai laman web tersebut, menunjukkan Imtiaz Toha ni bukan orang biasa. Kalau mau bai'ah di Sri Lanka, jumpa murid dia Imtiaz Toha. Jadi dia ni adalah orang kanan yang bertanggung jawab terhadap penyusunan buku ni. Buku ni cukup dengan diperakui oleh Syekh Nazim, okay? Dan kita kenal pasti penyusunnya yaitu Imtiaz Toha. Okay? Macam mana kita kenal? Kita guna kaedah yang diamalkan oleh Ustaz Salman Ali, yaitu buat cross check. Okay? Kita buat cross check. Jangan kita tengok satu benda saja, kita tidak buat cross check. Jangan kita cuma rujuk PDF yang diberikan oleh Ustaz Salman Ali semata-mata. Kita tidak akan paham kalau macam tu. Jadi kita kena buat cross check. Bila cross check, kita akan dapat maklumat yang lebih banyak. Dan alhamdulillah buku ni penilaiannya adalah sahih. Okay. Seterusnya, a collection of 313 discourse. Okay, dinilai sangat lemah. Buku ni dinilai sangat lemah, sedangkan kalau kita semak secara saksama, buku ni telah ditulis oleh Jibril Fuad Haddad dan diperakui oleh Abdul Karim Al-Kibrisi. Abdul Karim Al-Kibrisi ni siapa? Dia ni adalah wakil Syekh Nazim. Okay. Jibril Fuad Haddad ni apa pula? Jibril Fuad Haddad ni dia adalah seorang sarjana. Dia telah seingat saya dia ada menyusun sebuah buku yang bertemakan ensiklopedia hadis. Jadi seorang transkriptor yang menyusun buku bertaraf ensiklopedia kemudian mendapat perakuan pula naskah ni daripada wakil Syekh Nazim, macam mana kita boleh kata naskah ni sebagai sangat lemah? Ini adalah naskah yang sahih. Seterusnya, buku yang 99 Drops from Endless Mercy Ocean. Okey, penyusun ni hasil cross check, kita kenal pasti sebagai Rashida Taha, okay, ataupun Imtiaz Taha. Dua orang ni adalah orang kuat yang berada di Sri Lanka. Dia ni orang yang sama yang penyusun Ruby tadi kan? Ya, sama. Okay. Mereka ni berada di Sri Lanka. Saya ada kongsi dekat Facebook saya macam mana Rashida Taha ni dan Imtiaz Taha ni adalah orang yang rapat dengan Syekh Muhammad Adil. Okay. Dan jadi dia rapat dengan Syekh Muhammad Adil terus? Dia rapat. Saya ingat dekat Facebook tu yang saya tengok Rashida Taha ni dia siap buat potret, kemudian dia hadiahkan kepada Syekh Muhammad Adil. Okay, jadi naskah 99 Drops ni diterbitkan juga bukan dekat Sri Lanka saja, Sri Lanka. Diterbitkan juga dekat laman web Naqsyabandi Jerman yang diperakui oleh Syekh Jibril Fuad Haddad. Okay, kalau kita pertikai siapa Syekh Jibril Fuad Haddad ni memang saya fikir masalah sangatlah, sebab beliau bukan orang biasa dalam Naqsyabandi. Okay. Dan kandungan buku 99 Drops ni, siapa yang baca betul-betul, macam Ustaz Salman kata lah, dia bagi rujukan untuk dibaca. Tapi kalau kita cuma sekadar cari screenshot, ya memang kita tidak akan sedar lah bahawa 99 Drops ni adalah satu rujukan yang kuat, sebab dalam 99 Drops ni dia ada salinan daripada Rubies of Resplendence. Dan buku ni juga isi kandungan dia serupa dengan satu buku lain yang saya lupa judul dia. Saya tiada catatkan di sini. Tapi dia memang satu naskah yang cukup kuat insya-Allah. Dan seterusnya kita pindah kepada poin yang ke-8. Buku yang dinilai sangat lemah, yaitu Mercy Ocean, Book 2 dan Book 1. Okay. Nilai sangat lemah sebab tidak ada kata aluan, tidak ada perakuan, tidak ada nama pencatat. Walau bagaimanapun apabila kita semak buku ni telah diakui oleh Hisham Kabani dan disebarkan. Dan ketika Hisham Kabani mengatakan siri Mercy Ocean ni adalah karya Syekh Nazim, Syekh Nazim dia cuma diam saja. Kalau dia diam sekali mungkin kita katakan mungkin dia sebenarnya tidak mengakui, tapi sampai berpuluh tahun
sampailah Syekh Nazim meninggal dunia, dia tidak pernah menafikan bahawa buku itu bukan buku dia. Dan murid kanan Hisham Kabani, dia tentu lebih tahu mana satu karya guru dia, mana satu bukan karya guru dia. Takkan Hisham Kabani murid kanan sengaja mahu berbohong atas nama Syekh Nazim. Dan kalau Hisham Kabani itu berbohong, takkan dia biarkan berpuluh tahun. Berarti dia bersubahat dengan pembohongan tersebut. Oke? Begitu juga buku yang ke-9 Mercy Ocean Book 2 dinilai sangat lemah. Saya hairan bagaimana buku ini dinilai sangat lemah. Sedangkan pemegang hak cipta buku ini adalah Syekh Nazim Al-Haqqani sendiri. Dan buku ini diakui oleh Hisham Kabani dan disebarkan. Saya percaya Ustaz Syabuddin faham kalau pemegang hak cipta ni, maksudnya buku tu diterbitkan, dicetak atas izin dan kehendak pemegang hak cipta itu. Jadi tidak perlu ada kata-kata aluan, tidak perlu ada apa? Dah memang dia punya. Dan memang dia punya hak cipta atas nama dia. Jadi maksudnya bila buku itu diterbitkan, disebarkan, itu adalah atas kehendak Syekh Nazim sendiri. Oke. Seterusnya buku yang ke-10, In the Mystic Footsteps of Saint, Volume 2. Oke, buku ini diperakui oleh NGO rasmi Naqsyabandi. Oke. Buku ini diperakui oleh NGO rasmi Naqsyabandi. Takkan kita mau tuduh NGO rasmi Naqsyabandi ini sengaja mau buat pembohongan atas nama Syekh Nazim. Naqsyabandi. Betul? Jadi itu satu perkara yang tidak masuk akal. Kalau dalam tarikat ini kita tahu, golongan tarikat ini dia cukup mengagungkan guru dia. Dia akan meneruskan legasi dia punya guru, apa yang diajarkan oleh guru dia. Jadi takkanlah mereka nih sanggup berbohong atas nama Syekh Nazim. Oke, yang ke-11, buku Mercy Ocean, Emerald of Eden. Buku ini dinilai sangat lemah sebab tidak ada nama pencatat. Dikatakan tidak ada kata-kata aluan. Sedangkan bila saya semak, saya buka PDF yang Ustaz Salman Ali kongsikan tuh, tertulis dekat situ ada perakuan daripada Syekh Nazim sendiri. Jadi buat apa kata-kata aluan? Dan buku ini hasil cross check kita dikenal pasti dikumpulkan oleh Imtiaz Toha. Oke, Mercy Ocean Emerald of Eden ini buku lama. Tapi bila kita tengok cetakan baru dekat Amazon, buku ini diterbitkan atas nama Imtiaz Toha. Artinya beliau jugalah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan transkrip tersebut. Kemudian buku ini jelas macam saya kata tadi diperakui oleh Syekh Nazim Al-Haqqani sendiri. Oke. Macam kita kena faham lah, dalam tarikat ni mereka ni mempunyai ketaatan yang cukup kuat pada guru. Sebelum buat sesuatu, tanya dengan guru dulu. Dan sebelum contohlah yang saya pernah dengar, ada yang kata kalau mau kawin pun tanya dengan guru, kalau mau cari kerja pun tanya dengan guru untuk buat keputusan. Jadi begitu. Jadi mustahil penyusun ni Imtiaz Toha ni dan lain-lain, mereka ni sengaja terbitkan secara suka hati tanpa izin daripada Syekh Nazim sendiri. Kemudian tinggal buku 12 dan 13, Mercy Ocean of the Heart. Buku ini dinilai sangat lemah, saya sangat hairan. Sedangkan pemegang hak cipta buku ini adalah Syekh Nazim Al-Haqqani sendiri. Dekat buku ini, Mercy Ocean of the Heart ini ada alamat Syekh Nazim, ada nombor telefon Syekh Nazim, ada nama murid-murid beliau di negara lain, ada nombor telefon. Jadi macam mana buku ini dinilai sangat lemah? Sebagai pemegang hak cipta sampai letak alamat dan nombor telefon sendiri, sudah tentu beliau tahu dan terlibat secara langsung mengenai penerbitan naskah ini. Jadi ini adalah naskah yang sahih. Ada nomor telepon, ada alamat. Seterusnya yang terakhir, Mercy Ocean Rising Sun, buku ini dinilai sangat lemah. Pemegang hak cipta pun Syekh Nazim Al-Haqqani sendiri, ada alamat dan ada nombor telepon beliau.
Jadi demikianlah 9 judul yang telah didaifkan oleh Ustaz Engku, semuanya berpunca daripada bukan istilah, kriteria yang beliau tetapkan itu adalah kriteria yang tidak relevan. Bila kriteria tidak relevan, akhirnya buku yang sahih akan jatuh menjadi dhaif. Bukan buku Syekh Nazim saja. Kalau kita guna kriteria Ustaz Engku ni, kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i akan jatuh jadi dhaif. Kitab Al-Muwatta Imam Malik akan jatuh jadi dhaif. Sebab buku-buku ni tidak ada kata-kata aluan, tidak ada kata-kata pengesahan, yang ada nama pencatat. Dan rekod cross check, memang buku tu memang kitab Imam Malik, kitab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita guna kaedah penilaian Ustaz Engku yang tempang, memang bukan setakat buku Syekh Nazim saja yang akan jadi dhaif, jadi lemah dan sangat lemah. Banyak lagi karya para ulama hari ini akan jatuh martabat menjadi lemah dan sangat lemah. Jadi kesimpulannya, rujukan yang dikemukakan oleh Ustaz Salman Ali ini sangat kukuh, sahih dalam mengkaji pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani. Dan saya harap pihak ARG tidak memandang sebelah mata perkara ini, fokus untuk menjawab apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Salman Ali. Banyak slide Ustaz Salman Ali bagi, kan ada quote dari pelbagai buku. Harap bagi perhatian untuk balas. Dan kalau kita fikir, sebenarnya rujukan itu Ustaz Salman Ali sudah bagi lama dah. Kalau kita betul-betul mau cari kebenaran, kalau betul-betul mau cari kebenaran, masa kita tahu rujukan itu kita rasa tidak sahih, oke, kita bincang dahulu. Tapi mereka senyap sampai hari perbahasan, sana baru mau dihentam nih rujukan tidak sahih. Sedangkan mereka nilai tidak sahih sebab kriteria yang tempang mereka letak sendiri, kriteria yang tidak relevan. Jadi saya rasa itu saja mengenai kesahihan buku-buku tersebut. Jelas ia adalah milik Syekh Nazim, dan kita tidak boleh kata sebab Syekh Nazim bukan tulis, ini transkrip, ini kira tidak begitu kuat. Dan sedangkan Imam Asy-Syafi'i dia bukan tulis kitab Al-Um sendiri, murid dia yang salin. Jadi dan Al-Um itu tetap menjadi rujukan yang kuat dalam Islam, dalam fiqh. Jadi saya rasa itu saja apa yang saya sampaikan berkenaan daripada awal mengenai penilaian Ustaz Engku. Adakah tepat dan jelas daripada apa yang kita sampaikan daripada metodologi beliau, kriteria yang beliau tetapkan adalah satu kriteria yang tidak relevan dalam menilai kesahihan. Tidak mengikut manhaj tahqiq yang sebenarnya. Alhamdulillah, tadi kita dah dapat apa yang Ustaz Suhaili sebut berkaitan tentang isu rujukan. Yang awal saya tengok daripada awal kita kata Ustaz Engku Mai dia nak pergi kata rujukan yang dibawa oleh Salman Ali itu adalah rujukan-rujukan yang tidak sahih. Dia siap bagi table yang hari ni kita tengok, dan kita dah dibuktikan oleh Ustaz Suhaili tadi bahawa rujukan daripada Ustaz Salman Ali itu memang valid bagi orang yang mengkaji, orang yang buat research, orang yang buat semakan, orang yang buat penelitian, dia akan nampak benda ni. Tapi kalau dia tak buat penelitian, dia sekadar orang bagi PDF, 3 muka surat tu saja dia pergi tengok, memang susah. Memang akan jadi payah, dia tak boleh digelar sebagai satu orang yang dianggap membuat research.